الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه المهتدين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Terima kasih pengurusi masjid, yang bahagia Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid, sahabat saya Encik Abdul Razak daripada Berayat Melaka, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin Allah, alhamdulillah kita dapat sama-sama berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dan alhamdulillah kita selesai melaksanakan fardu maghrib secara berjemaah. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalan solat yang kita kerjakan sebentar tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, unik juga sini saya tak nampak perempuan, buat tuan-tuan je. Kalau saya tahu ada kamera ni, saya bersolek dulu. Tak beritahu ada kamera apa benda, saya tak sempat bersolek atau busi. Kata tadi mungkin saya gak lagi saya pakai sebab tak pernah lagi saya berceramah dirakam. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Bulan di mana ramai manusia yang berbondong-bondong menunaikan fardu haji. Apabila Allah Ta'ala serukan kepada haji, maka berbondong-bondonglah manusia menunaikan fardu haji. Yang mampu, yang tidak mampu mengumpul duit sejak sekian lama, sampailah akhirnya dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menunaikan fardu haji ini bukanlah kerana duit banyak, tapi kerana Allah pilih. Bukan juga kerana dapat panggilan daripada tabung haji ke, daripada syarikat-syarikat haji ke. Tapi ada juga yang tak ada panggilan pun daripada tabung haji apa benda, tiba-tiba dapat juga pergi haji. Tak tahu macam mana, sebab bila Allah Ta'ala jemput, sedikit satu benda pun tidak boleh menghalang ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan jenazah tadi, bila Allah Ta'ala jemput dia, tidak ada siapa pun boleh menghalang. Walaupun jenazah ataupun walaupun manusia itu dia anak ramai, patutnya tunggulah anak besar. Kenapa matikan awal? Bila Allah jemput, Allah tak peduli dia ada anak ke, dia ada orang yang dia sayang ke, ataupun ada orang yang sayang dekat dia ke. Itu semua ketentuan Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, bila Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bagi hidayah kepada manusia, Allah Ta'ala boleh bagi mengikut kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nak bagi, Allah boleh bagi pada sesiapa yang Allah hendak, bukan kepada sesiapa yang minta. Allah bagi kepada sesiapa yang dia hendak. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Diberikan kebijaksanaan kepada sesiapa yang Allah kehendaki, dan sesiapa yang Allah bagi kebijaksanaan kepada dia, pasti dia akan mendapat kebaikan yang begitu banyak. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Selain daripada amalan ataupun menunaikan ibadah haji dalam bulan Zulhijjah ini, di antara amalan yang besar tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, yang ini bagi orang yang tak berpeluang haji, sebab haji ini mungkin kosnya tinggi, nak tunggu gilirannya panjang. Bagi siapa yang tak mampu menunaikan fardu haji, ada satu lagi amalan yang baik yang boleh dilakukan dalam bulan Zulhijjah. Bila disebut bulan Zulhijjah, tuan-tuan, Zulhijjah bulan orang menunaikan fardu haji. Tapi bila disebut hari raya, bila disebut hari raya yang ada dalam bulan haji ini, dipanggil sebagai Idul Adha. Orang Melayu kita biasanya panggil dengan hari raya haji, hari raya haji. Dalam bahasa Arab jarang jumpa lah tuan-tuan hari raya haji. Sama juga dengan masa kita sambut hari raya puasa dulu. Dalam bahasa Arab sebenarnya tak ada hari raya puasa. Yang ada Idul Fitri, hari raya fitrah. Sama juga dengan waktu musim haji Zulhijjah ini, bila kita sambut, orang kita panggil hari raya haji, tapi dalam bahasa Arab disebut Idul Adha, hari raya kurban. Itu membezakan sedikit antara budaya kita dengan budaya Arab. Tapi tak apalah, itu budaya kita. Semua orang tahu, selain daripada haji tuan-tuan, dalam bulan Zulhijjah ini kita kena buat preparation juga untuk melaksanakan ibadat kurban. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum saya fokus kepada ibadah kurban yang mungkin menjadi sasaran perbincangan saya pada malam ini, saya nak kaitkan dengan satu daripada mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyebut, ya ayuhan nas, hei manusia, kata Nabi, afshus salam, kata Nabi, sebarkan salam. Nabi minta supaya kita sesama umat ini bila bertemu menyebarkan salam. Menyebarkan salam ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah bukan bermaksud bersalam-salaman. Bersalam-salaman ni dalam bahasa Arab dia panggil musafahah, bersentuhan tangan. Bersalam-salam ni dia lebih kepada menyebarkan ucapan salam. Sebab itu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mereka bertemu, mereka akan mulakan dengan salam. Ada kata-kata hukama, dia kata assalam qabla al-kalam, beri salam dulu barulah bercakap. Maknanya kalau kita jumpa dengan orang tu, belum jumpa lagi, hoi, tak boleh, jangan cakap dulu, beri salam dulu baru bercakap. Sebab itu penceramah-penceramah tuan-tuan, dia akan beri salam dulu. Tak ada penceramah datang-datang depan terus bercakap, tak ada. Yang khutbah Jumaat datang-datang naik mimbar ya, alhamdulillah, ittaqullah, tak ada. Dia akan mulakan dengan bagi salam, kemudian azan, dan kemudian dia terus berkhutbah. Kalau di Masjidil Haram tu dia bagi salam dan dia berkhutbah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu dari segi pelaksanaan memberi salam. Tapi tahu tak kita tuan-tuan, yang kita selama ni bagi salam ni bukan sekadar adat. Bagi salam ni sebenarnya memberi maksud doa, mana melebarkan kesejahteraan, melebarkan keselamatan. Perkataan ahli syurga, tuan-tuan, disebut dalam surah Al-Waqi'ah. Dalam syurga, manusia dalam syurga dia tidak akan la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Dalam syurga tidak ada perkataan, kita tak akan mendengar perkataan dalam syurga, perkataan-perkataan tak senonoh, perkataan-perkataan dosa, tak ada dalam syurga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pingin untuk masuk syurga, kita semua nak masuk syurga, tapi kita tak membuat persiapan untuk jadi macam ahli syurga. Dan salah satu cara ataupun perangai ahli syurga, dia punya percakapan dia tidak ada yang lara, tidak ada yang dosa. Illa qilan salaman salama. Melainkan dikatakan hanya perkataan selamat, salam sejahtera, selamat.
mana perkataan-perkataan yang elok. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu Islam menganjurkan kepada kita melalui hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni supaya kita melebarkan kesejahteraan, melebarkan salam. Sebab apa? Salam ni satu kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang perlu diwar-warkan, yang perlu disebarkan seluas mungkin. Sebab itu salam ni dia adalah lambang kesejahteraan. Jadi apa-apa benda yang tidak menimbulkan kesejahteraan itu bukan salam. Kalau cakap orang tu dengar orang tu tak sejahtera, itu bukan salam. Kalau benda yang kita servis, khidmat yang kita bagi kepada orang tu dan orang tu tidak rasa benda itu mensejahterakan dia, itu bukan salam. Itu termasuk khidmat. Bila kita beri servis kepada orang, contoh kita bekerja di satu institusi yang memberi perkhidmatan pada orang. Jadi kalau orang tak puas hati dengan perkhidmatan kita, maknanya kita belum sampai lagi ke tahap kita boleh menyebarkan salam. Itulah falsafah salam daripada apa yang disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tuan-tuan dirahmati oleh Allah, Nabi sebut at'amut ta'am. Nabi sebut, hei manusia, kata Nabi, sebarkan salam. Yang kedua, berikan makan. Nabi suruh kita ni beri orang makan. Tak kira nak beri makan banyak ke, nak beri makan sikit ke, nak buat kenduri ke, nak belanja, hantar ke masjid ke. Masyarakat kita tuan-tuan hantar pisang ke masjid. Saya pun tak tahu siapa yang mula punca hantar pisang ke masjid. Pisang kan? Ke sini ada hantar benda-benda lain, apple ke, buah mempelam ke, pisang kan? Mungkin sebab pisang ni senang pun, nak kupas pun senang. Nak orang tak ada gigi pun boleh makan, orang kanak-kanak pun boleh makan, orang tua pun boleh makan. Mungkin kalau apple tu bukan orang muda lah, kalau orang tua tu selesai gaya tercabut, apple tercabut dengan gigi-gigi dia tercabut. Itu pun masalah juga. Jadi mana yang relevan, orang pertama yang hantar pisang tu tuan-tuan, saya tak tahu berapa banyak dia dapat pahala. Sebab dia mula-mula mencetuskan hantar pisang ke masjid. Kemudian berapa ramai orang ikut. Hari ni berapa negara, berapa negeri dalam negara kita yang hantar pisang ke masjid. Berapa banyak yang hantar pisang. Mana orang pertama yang hantar tu kan, orang bertiru. Orang ni tiru. Saya rasa memang sejuk lah di dalam kubur. Kerana dia mencetuskan suatu, satu inovasi bagi orang makan pisang hari Jumaat. Masya Allah, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena pegang kepada apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut tu. Hei manusia, berilah orang makan. Maka tuan-tuan dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk bagi orang makan ialah bagi orang makan daging korban. Itu salah satu benda yang disebut sebagai bagi makan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, korban ni bukan amalan baru. Ada orang tanya dengan saya, sejak bila syariat korban ni disuruh? Sebenarnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita telitilah kepada kisah yang berlaku kepada anak Nabi Adam, watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar ila akhir ayat. Kisah ceritakan wahai Muhammad, kata Allah, satu kisah yang benar yang berlaku kepada dua anak Nabi Adam alaihissalam, iaitu Habil dan Qabil. Habil dan Qabil, yang pada ketika itu mereka ini diperintahkan oleh Allah iz qarraba qurban, supaya mempersembahkan pengorbanan masing-masing. Dan kita tahu cerita itu, seorang korban binatang yang sehat, yang seorang lagi korbankan, persembahkan sayur-sayur yang layu, yang tak apa elok, yang tak apa laku. Sehingga akhirnya pada pengorbanan tersebut fatuqabbala min ahadihima, Allah Ta'ala kata satu terima, walam yutaqabbal min al-akhar, satu lagi tak terima. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang Allah terima
hanyalah pengorbanan daripada orang yang bertakwa. Jadi salah seorang daripada anak Nabi Adam itu orang yang bertakwa. Yang seorang lagi itu kurang takwanya. Jadi tuan-tuan, kita hari ini setiap hari Jumaat imam sebut ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang benar-benar menghayati takwa, berbuih setiap pergilah ke mana negara dalam dunia ini, setiap kali khutbah mesti ittaqullah, mesti sebut ittaqullah supaya manusia bertakwa. Kerana apa? Kerana pentingnya takwa ini tuan-tuan, Allah Ta'ala akan terima yang kita bagi makan, bagi pisang tadi tu, yang kita akan berkorban beberapa hari, 9-10 hari lagi kita akan berkorban. Semua tu tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan terima kecuali korban tu datang daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Sebab itu masa musim korban tuan-tuan, kita sedih juga. Once bila selesai korban, dah tak jumpa dah muka dekat masjid. Kenapa? Merajuk. Kenapa? Nak marah. Kerana korban dulu tak dapat ekor. Masa korban dulu, dia kata saya tak dapat pun organ dalam. Kalau korban nak dapat organ dalam, dia pergi pasar. Hari ni pun boleh dapat. Kalau korban nak dapat daging batang pinang, baik pergi pasar esok. Tak payah korban dah. Beli berapa kilo? 700, 800, bahagian tu beli. Cukup-cukup duit tu untuk makan daging tu sebanyak-banyaknya. Tapi kita korban untuk apa? Untuk persembahkan kepada Allah keikhlasan kita. Sebab itu saya tak apa setuju tuan-tuan kalau ada orang cari korban, dia kata saya korban dekat sana lah Ustaz, murah sikit dia. Bila sebut perkataan korban kat sana tu murah sikit, itu ada masalah tu. Sebab dia cari nak korban, cari yang murah. Tapi kalau orang bagi kepada dia sesuatu, mana dia setuju? Orang bagi yang murah ke orang bagi dia yang mahal? Kalau orang bagi dia yang murah, dia kata bagi yang ni, orang tu bagi lagi besar. Sini bukan besar, lagi besar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang orang bagi lagi besar, yang orang bagi lagi cantik, yang orang bagi lagi elok, yang tu kita nak. Sebab itu anak Nabi Adam tu kenapa? Kerana nakkan kecantikan. Nak yang cantik. Tapi bila diperintahkan berkorban kepada Allah, tak mau korban benda yang cantik. Sebab itu korban tu Allah Ta'ala tak terima. Tetapi sebaliknya, yang korbankan yang cantik kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Korbankan yang elok, Allah Ta'ala terima. Qala la'aqtulanna. Tengok, bila mereka dah satu Allah terima, satu Allah tak terima, tak puas hati, akhirnya berlakulah pembunuhan antara dua anak Nabi Adam. Itu sejarah awal. Jadi maknanya tuan-tuan, ibadah korban ni dah ada zaman bila? Zaman Nabi Adam alaihissalam, zaman anak Nabi Adam lagi sudah ada ibadah korban, bukan amalan yang baru. Yang kedua tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ibadah korban juga dia ada berkaitan dengan apa? Dengan kisah yang berlaku kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail alaihissalam. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Allah Ta'ala kata apa? Walamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahu fanzur maza tara, ila akhir al-ayat. Ketika mana umur Nabi Ismail itu sampai umur boleh buat kerja. Masa Nabi Ismail lahir, ditinggalkan di padang gersang bersama dengan mak dia, selesai. Nabi Ibrahim bertawakal, serah kepada Allah. Allah jaga, Allah pelihara sampai anak dia besar. Bila anak dia besar, tuan-tuan, dah boleh berusaha, dah boleh kerja, tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan perintah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpi supaya Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Okey. Yang ini pun menarik tuan-tuan, menarik kisah korban Nabi Ibrahim dan Ismail. Saya nak tarik perhatian tuan-tuan bukan pasal korban sangat, sebab saya tahu tuan-tuan berkorban. Tapi saya nak tengok falsafah daripada korban tu. Bila Nabi Ismail alaihissalam diberitahu oleh bapa dia, inni ara fil manami anni azbahu. Nabi Ibrahim beritahu pada anak dia, aku tengok dalam mimpi, aku mimpi
aku sembelih kamu. Tuan-tuan tengok, ini Nabi Ismail ni, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, daripada kecil dia dilepaskan oleh Nabi Ibrahim kepada ibu dia, dijaga oleh ibu dia. Kemudian bila besar saja dapat perintah Allah, Allah Ta'ala beritahu pada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim beritahu pada anak dia Ismail. Dia kata, wahai anakku, aku mimpi aku sembelih kamu. Tuan-tuan tengok dekat sini ya. Seorang bapa yang tak jaga anak daripada kecil betul-betul macam kita jaga, tiba-tiba dah besar anak, Allah perintah suruh sembelih. Kalau tuan-tuan yang ada kalau ikut akal kita tuan-tuan, kita nak sembelih ke? Sebab ini anak kita. Kalau nak sembelih masa ni, baik masa kecil dia sembelih. Tapi masa kecil tu Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Tengok, Allah Ta'ala suruh tinggalkan. Selepas tu bila besar, Allah suruh sembelih. Dan bila Allah suruh sembelih, Nabi Ibrahim, dia tidak ambil parang, terus sembelih. Tak, Nabi Ibrahim tanya dengan Ismail, beritahu anak dia. Dan tuan-tuan tengok dialog anak dan bapa. Tengok, ini dua watak orang soleh, dua watak orang-orang baik. Okay? Macam mana watak orang baik? Bila bapa dia ajukan sesuatu, walaupun benda tu benda yang luar biasa, yang pelik, tak boleh terima di akal, tapi apa jawapan Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif alma tu'mar. Wahai ayahanda, dia kata, laksanakanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Nabi Ibrahim bagi tahu yang dia mimpi sembelih Ismail. Kalau kita boleh cakap, alah mimpi je tu pak, bukannya betul pun, mungkin tak ambil wuduk sebelum tidur. Kita mungkin boleh pusing sana pusing sini. Tapi anak seorang Nabi, dia tahu bapa dia ni Nabi. Dia tahu ayah dia ni seorang Nabi. Bila seorang Nabi ni tuan-tuan, wama yang tiqu anil hawa, seseorang Nabi itu dia tidak akan bercakap mengikut nafsu dia. In huwa illa wahyun yuha, kecuali apa yang Nabi ni sampaikan itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang anak yang baik, dia boleh terima ini wahyu Allah. Sebab itu juga kita tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ada anak yang baik, anak kita juga boleh terima wahyu daripada Allah. Bukan anak kita ni tuan-tuan, kalau kita ni orang baik, kita juga boleh terima wahyu daripada Allah. Sebab wahyu itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan datang daripada mulut orang biasa-biasa, bukan datang daripada sesiapa, daripada Allah. Bila Nabi Ismail tuan-tuan boleh terima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, dia redha, if'al ma tu'mar. Buatlah wahai bapa aku apa yang diperintahkan. Yang tu yang watak Ismail. Yang watak Ibrahim, seorang bapa apabila dapat perintah Allah suruh sembelih anak dia, sembelih je lah. Dah dibincang dulu. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam hidup ni tuan-tuan, dia kena ada toleransi. Sebab tu bila berkorban, berebut ekor punya pasal, bergaduh sampai tak habis, sampai tak jumpa masjid, sampai pindah tukar jadi tuan kuasa masjid ke tempat lain. Ini problem. Sebab apa? Sebab tak ambil betul-betul falsafah daripada korban Nabi Ismail dan Ibrahim, yang dua-dua tu boleh terima, boleh bertenang, boleh bertoleransi, boleh berbincang, boleh berpakat. Dan akhirnya tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, saat nak sembelih itu, Allah Ta'ala gantikan dengan apa? Dengan binatang sembelihan yang lain. Nampak? Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi tuan-tuan, kita gambar, kita bayangkan bahawa Allah Ta'ala nak tengok bagaimana seorang Nabi, ada yang Nabi, dia saja Nabi, bapa bukan Nabi. Macam Nabi Ibrahim, dia Nabi, ayahnya bukan. Ada yang Nabi, dia Nabi, anaknya bukan. Nabi Nuh umpamanya, dia seorang Nabi, anak bukan Nabi pun, dan bukan sekadar bukan Nabi, tak ikut pun cakap bapa dia. Ketika mana Nuh ajak dia naik kapal kan, dia kata, macam ada dalam surah apa, Allah Ta'ala gambarkan macam mana anak dijawab
kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jawab kepada Nuh. Dia kata, biarkan kamu naik, aku akan naik ke bukit yang lagi tinggi, ke bukit yang lagi tinggi. Tengok tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, berbeza watak. Sebab tu watak yang ada pada kita sekarang ni, watak Ibrahim dan Ismail, watak yang sungguh bertoleransi, watak yang sungguh beradab, watak yang sungguh taat kepada Allah. Dua watak yang cukup hebat. Dan bila kita berkorban, tuan-tuan, ketika kita sembelih binatang korban, sembelih lembu, sembelih kambing, unta, semua tu, kita sembelih terus sifat ataupun perangai kebinatangan yang ada pada diri kita. Problemnya, kita kadang-kadang di kalangan kita ada perangai kehaiwanan sikit. Hak perangai kehaiwanan ni, tuan-tuan, bila sembelih korban, sembelih kehaiwanan tersebut. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, hakikatnya projek daripada Ibrahim dan Ismail ni, Allah Ta'ala bagi satu projek yang besar, membina semula Baitullah kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Solid, anak beranak, dua-dua soleh, dua-dua Nabi, dua-dua hebat. Allah bagi dia satu projek, suruh bina semula Baitullah. Dan daripada keturunan Ismail lah, daripada Ismail lah turun sampailah ke Abdul Muttalib. Bila sampai kepada Abdul Muttalib, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, Abdul Muttalib ni pemimpin hebat Quraisy, orang Quraisy yang hebat, pemimpin besar. Disebutkan, diriwayatkan bahawa Abdul Muttalib ini satu hari dia bernazar, kalau aku dapat 10 anak, aku sembelih seorang. Ini pun satu penyakit juga kan. Jangan nazar macam tu lagi. Nyanyi tak ada cucu nanti. Dapat 10 anak, dia kata, aku sembelih, aku korban seorang. Itu Abdul Muttalib. Itu syariat zaman dulu lah, tuan-tuan. Jangan buat ni syariat Muhammad lain, syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apabila sampai saja ditakdirkan oleh Allah, Abdul Muttalib dapatlah seorang anak, cukup 10. Bila cukup 10, orang yang soleh, bila dia berjanji dengan Allah, dia tunai janji. Kita macam mana kita janji dengan Allah? Tuan-tuan ingat masa kita janji dengan Allah, alastu bi rabbikum qalu bala syahidana. Allah, kita pernah ketika kita di alam roh dulu, tuan-tuan, kita pernah ditanya oleh Allah, adakah kamu mengakui aku Tuhan kamu? Allah Ta'ala dah tanya dengan roh kita dulu. Lalu roh kita kata, of course, memang confirm, betul, saya memperakui kamulah Tuhan kami, kamulah Tuhan aku. Itu roh kita kata. Bila sampai dekat dunia, ada sebahagiannya bertuhankan Allah, ada sebahagiannya kufur kepada Allah, ada sebahagian tu iman sikit-sikit, pagi beriman, petang tak beriman. Yusbihu mu'mina wa yumsi kafira. Dan ada dalam hadis Nabi sebut kan, ada ketika waktu petang beriman, pagi pula kufur kepada Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, watak Abdul Muttalib bukan begitu. Watak Abdul Muttalib, bila dia berjanji dengan Allah, dia bernazar untuk berkorban salah seorang daripada anak dia. Kalau dia dapat 10 anak, dia nak tunaikan korban dia. Akhirnya dia buat undian. Bila 10 anak nak ambil yang mana? Takkan main selkop je. Engkau lah, engkau kencing manis, patut pun mati. Ada, kau macam tu, tak boleh macam tu. Sebab kadang-kadang berapa ramai yang kencing manis, tapi sedar-sedar yang kencing pahit mati dulu. Tak pasti mati ni bukan kerja kita, bukan penyakit tu syarat mati, tak ada. Kadang-kadang terang-tang elok tak ada apa-apa, tu accident mati juga. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdul Muttalib tunaikan janji dia dan dia buat undian. Undi punya undi dapat Abdullah. Siapa Abdullah, tuan-tuan? Bapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau berlaku sembelihan kepada Abdullah. What happened? Apa berlaku pada kita? Kita tak sempat dengan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab pada ketika itu
Nabi sallallahu alaihi wasallam punya Nur Muhammadi itu berada pada jasad Abdullah. Tentu yang dirahmati oleh Allah. Orang Arab pada ketika itu bila kata Abdullah akan dikorbankan oleh Abdul Muttalib, orang Arab masa tu datang jumpa Abdul Muttalib, kata kamu fikir balik, kamu fikirlah semula, elok-eloklah fikir balik, buat kaji balik. Tapi tak adalah kata suruh buat research semula, tak adalah. Buatlah brainstorming dulu, itu kerja pejabat dia brainstorming apa benda tu, itu akhir zaman lah tuan-tuan. Kita kamu fikir balik, apakah kamu nak sembelih gini. Akhirnya dia pun buntu lah. Buntu lah tuan-tuan nak sembelih anak. Mula-mula tadi confident, firm, saya berkorban, saya bernazar korban. Tu kadang-kadang nazar ni tuan-tuan, jangan bukan-bukan. Ada orang boleh bernazar, saya bernazar untuk pergi haji setiap tahun. Apa kerja? Macam mana tu nak selesai kan? Bukan di luar kemampuan kita. Saya berwasiat, kalau saya mati nanti setiap tahun anak-anak mesti berkorban. Engkau dah mati. Yang nak berkorban tu anak, masa hidup tak nak korban. Dia kata berwasiat lepas mati, anak pula kena. Jenuh macam tu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang Arab pun pujuk-pujuk, akhirnya disebutkanlah satu kisah. Dikatakan apa? Dikatakan ditukar dengan apa? Dengan 100 ekor unta sebagai apa? Galang gantinya satu jasad yang diselamatkan dengan 100 ekor unta. Wallahu a'lam. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni juga ada riwayat yang menyebutkan Nabi pun sebut, anak Ibnu Zabihain, aku ni anak kepada dua orang mangsa sembelihan. Siapa dia? Yang pertama Ismail, dan yang kedua Abdullah, bapa dia sendiri. Tapi dua-dua tu tidak disembelih lah. Tapi Nabi sebut dua yang bakal disembelih. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ringkasnya saya sebut tadi, Nabi sebut, hei manusia, bagi orang makan. Jadi masuk cerita makan, bagi makan ni, bagi makan korban pula cerita. Bila cerita pasal korban pula tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya cerita sejarah korban secara ringkas. Likulli ummatin ja'alna mansakan. Dalam satu ayat Quran Allah Taala sebut, sebenarnya bagi setiap umat itu mereka ada perintah supaya melaksanakan sembelihan korban. Maksudnya sebenarnya setiap umat Nabi itu ada perintah korban. Sampailah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cumanya bagi umat Nabi Muhammad, kata Nabi, aku fardu, umat aku sunat. Aku fardu, kata Nabi, umat aku sunat. Lega dia kata, sunat je. Tapi sunat pun tuan-tuan disebut sebagai sunat muakkad, sunat yang amat-amat dituntut. Tapi bagi setengah mazhab, antaranya mazhab Hanafi, tuan-tuan, tak, dia wajib. Sebab itu tuan-tuan kalau tengok orang Pakistan, orang Bangladesh, mereka kerja yang mampu dia akan berkorban. Dan kadang-kadang dia korban besar daripada kita je lembu dia. Kalau kita lembu 6,000 je, orang Bangla kata 6,000 saja. Dia 12. Tu kelebihan yang ada pada dia. Dia kumpul duit, dia korban besar pada kita ni. Kita kumpul duit, korban kecil pada dia ni. Apa barang orang lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tak apalah. Yang pentingnya kita berikhtiar dan berusaha tuan-tuan supaya kita sentiasa boleh korban. Jadi macam mana nak korban ni tuan-tuan? Banyak cara lah tuan-tuan. Ada orang dia menyimpan, ada orang dia mengumpul, ada orang dia buat apa dia panggil main kutu. Main kutu. Tak kira lah, macam-macam cara lah untuk berkorban. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, alang-alang Cik Razak ni dari Bayi Rakyat dia datang kat sini. Saya kena beritahu, nanti dia akan tanya, kau tak sebut yang aku suruh sebut tu. Rupanya Cik Razak ni dekat Bayi Rakyat Melaka tu, dia orang ada akaun simpanan untuk tujuan korban. Jadi tujuannya apa tuan-tuan? Tujuannya kalau menggalakkan supaya orang mengumpul duit, kumpul, kemudian cukup korban. Sama juga kita kumpul, cukup haji. Kumpul, cukup
Buat apa? Umrah. Ni kumpul korban. So tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, korban ni termasuk dalam bentuk sedekah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada sedekah yang besar pada hari Aidil Adha, pada 10 Zulhijjah. Tidak ada amalan yang baik yang besar pahalanya di sisi Allah kecuali mengalirkan darah dengan erti kata berkorban. Mana hari Aidil Adha tu kita masak lontong ke, masak tom yam ke, buat rendang ke, apa benda bagi anak yatim makan apa semua, lebih besar lagi pahala kalau pada hari tersebut kita berkorban. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, takkan kita tak ada target. Sekurang-kurangnya pada hari setahun sekali saya mesti berkorban. Nak keluar duit sedebuk tuan-tuan bukan senang. Sekarang ni harga pun 800, 900, kadang-kadang 1000 mahal. Kalau kambing 1000 lebih. So macam mana cara ni tuan-tuan? Kita kena berjimat cermat. Sebagaimana kita berjimat cermat nak pergi haji umrah, begitu juga kita berjimat cermat untuk berkorban. Handphone dah kerap kali tukar. 5-6 tahun ni, dalam 5-6 tahun ni dah 2-3 handphone dah tukar. Dan harga handphone tu pun mahal-mahal. Kebanyakan harga handphone tu lebih mahal daripada harga kambing, harga lembu. Masya Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Takkan handphone tukar, korban tak pernah buat. Teruk, problem kita. Ada masalah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Bernafkahlah kamu dengan apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu mati. Ni ayat surah Al-Munafiqun. Ujung-ujung ayat surah Munafiqun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib. Rupanya tuan-tuan, orang yang nak mati ni, bila dia dekat nak mati, dia akan minta dengan Allah supaya matinya ditangguhkan. Tadi yang mati selesai lah. Yang kita hidup ni. Kita hidup ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ketika kita mati, dekat-dekat nak mati nanti, kita tahu masa tu kita nak mati, kita minta, ya Allah, tangguhkan sikit Allah. Tangguhkan sikit Allah. Tangguhkan sikit ya Allah. Soalan dia, kenapa nak tangguh? Laula akhartani ila ajal, bagi peluang sikit. Nak tangguh sebab apa? Nak makan sate, nak pergi melancong, nak pergi overseas, nak pergi umrah, tak tahu. Rupanya tuan-tuan, minta tangguh tu fa'as-saddaqa, sebab nak bersedekah. Dan salah satu daripada sedekah yang patut kita amalkan dalam bulan Zulhijjah ini ialah sedekah daging korban. Di samping itu masuk duit dalam akaun tabung masjid ke apa benda pun, itu termasuk dalam sedekah. Belanja anak-anak miskin termasuk dalam sedekah. Kita berkorban dengan niat bersedekah, lepas tu bahagian kita bagi pula anak yatim, bagi pula orang miskin, bagi pula orang lain makan. Subhanallah. Orang miskin makan, orang anak yatim makan, orang kaya, jiran tetangga makan. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi peliklah tuan-tuan, andainya kita dah baca ayat ini, kita punya perancangan sebelum mati, rupa-rupanya dekat mati, kita gagal, kita minta, ya Allah, postponekan sikit, tangguhkan sikit. Nak buat apa? Nak bersedekah. Yang kedua nak buat apa? Nak beramal soleh. Fa'as-saddaqa wa akum minas solehin. Nak jadi orang baik. Tuhan dah bagi 40 tahun, kenapa tak sedekah? Tuhan dah bagi 50 tahun, kenapa tak beramal soleh? Tuhan dah bagi panjang dah hidup ni, kenapa tak beramal soleh? Kenapa tak mau sedekah? Masa nak mati tu baru minta postpone. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kalau begitu, mulakan langkah dari sekarang. Tidak sedikit banyak, tak banyak sedikit, tapi jangan sampai tak sedekah langsung. Jangan sampai duit gaji kita tak masuk pun dalam masjid.
Jangan sampai duit gaji kita tak masuk pun dalam perut anak yatim. Jangan sampai duit gaji kita tak masuk pun dalam perut orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang memerlukan. Jangan sampai tak masuk. Imam Al-Ghazali, tuan-tuan, Imam Ghazali ketika membicarakan tentang dosa-dosa mata, salah satu dosa mata kata Imam Ghazali ialah memandang hina kepada orang-orang susah, orang-orang miskin. Pandang hina pun dosa, tuan-tuan, kata Imam Ghazali. Sini undang-undang macam mana? Teruskan. Undang-undang sini teruskan. Separuh tempat undang-undang dia, azan sambung semula. Azan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sambung sikit lagi insya-Allah. Seterusnya tuan-tuan, dalam hadis yang saya baca tadi, yang pertama kata Nabi tadi apa? Afsus salam, sebarkan salam. Yang kedua kata Nabi at'amu ta'am, bagi makan. Yang ketiga Nabi kata wasilul arham, sambung talian silaturahim. Sambung silaturahim. Saya tak perlu ulas panjang sebenarnya, sebab tadi cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tu satu gambaran silaturahim yang solid antara seorang anak dengan seorang bapa. Silaturahim antara masyarakat Arab dengan siapa dia? Dengan Abdullah. Sayangnya masyarakat Arab Quraisy kepada Abdullah sehingga merayu kepada Abdul Muttalib jangan sembelih Abdullah. Ini lambang silaturahim. Ya. Jadi kita ni macam mana tuan-tuan dengan silaturahim? Daging korban kita bagi makan pada jiran. Sebab tu daging korban ni tuan-tuan, dari segi silaturahim bukan sekadar bagi orang miskin.
Kita boleh bagi orang miskin sebahagiannya, boleh bagi kepada orang kaya di kalangan jiran-jiran kita, boleh bagi kepada siapa kaum kerabat kita. Itu silaturahim. Boleh kenuri buat makan, banyak akikah, kenuri buat makan dan sebagainya. Tadi ajak-ajak makan tadi sebenarnya itu adalah tujuan untuk bersilaturahim. Silaturahim ni tuan-tuan yang mudah ni, kalau sekadar tanya apa khabar, tanya khabar je, tak ajak-ajak breakfast ke. Kalau ajak sarapan tu lagi rapat silaturahim dia tu. Beri salam je lah kita, tak ada pelawa-pelawa ke rumah ke. Kalau beri salam tu dah ada, beri makan pun ada, silaturahim akan wujud insya-Allah. Sebab tu orang haji tu, orang haji yang sekarang tengah buat haji ni kan, apa Allah Ta'ala sebut? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji ni pada bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ya. Sesiapa yang menunaikan fardu haji, jangan buat benda tak senonoh. Jangan buat benda-benda derhaka pada Allah. Sempurnakan betul-betul haji itu. Jangan sampai tak sempurna rukun, syarat dan sebagainya. Dan yang terakhir Allah Ta'ala sebut, wala jidala fil hajj. Jangan bertengkar masa buat haji. Kadang-kadang orang pergi umrah balik tak bertegur. Sebab apa? Berebut. Dekat sana tu berebut. Dekat sana tu bergaduh. Subhanallah. Sedangkan Allah Ta'ala sebut, jangan bertengkar ketika menunaikan fardu haji. Itu satu alamat yang besar tuan-tuan. Nak wujudkan supaya ada kesatuan ummah, supaya ada silaturahim. Sebab apa? Sebab Nabi suruh bersilaturahim. Yang keempat tuan-tuan dalam hadis ini, nak tutup hadis ni, dah dekat Asma' Isya' dah. Kata Nabi, sallu bil laili wan nasu niyam. Usahakan bangun malam, salat malam, waktu orang lain tidur. Yang pertama tadi apa? Sebarkan salam. Yang kedua, bagi makan. Yang ketiga, silaturahim. Yang tiga ni, hablum minan nas. Yang tiga ni, hubungan dengan manusia. Sebab kita bangun pagi hubungan dengan manusia. Pejabat, apa semua sekali sampailah selesai isyak akan balik. Berhubung dengan manusia lagi. Dengan anak di rumah, dengan isteri, dengan pasangan di rumah. Sampai bila tidur, stop berhubung dengan manusia. Pada ketika itu bangun sikit, kata Nabi, berhubung dengan Allah. Apa dia? Bangun malam waktu orang lain tidur. Empat benda ni tuan-tuan. Impaknya bukan kecil-kecil. Impaknya tadkhulul jannata bisalam, kata Nabi, kamu pasti akan masuk ke dalam syurga dengan selamat sejahtera. Allahu Akbar, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Benda ni kecil je, tapi rupanya boleh sampai masuk ke dalam syurga. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya mungkin sekadar itu cumanya saya nak sebut pada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang mungkin tertanya juga, apa pasal pula Muhammad ni tiba-tiba datang sini? Siapa yang menjemput dia? Okey. Yang ni mungkin nanti boleh off lah kalau nak off. Kalau tak nak off tak apa. Ahlan wa sahlan. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, kami di Bank Rakyat ni memang sentiasa buat kerja macam ni. Boleh kata setiap bulan kami akan pergi ke masjid, surau, offer diri untuk menyampaikan tazkirah ataupun ceramah. Sekadarnya lah. Sekadarnya lah. Sebenarnya tujuan kami ialah untuk bukan nak promosi bank pun tuan-tuan sebenarnya, tapi kita nak promosi yang kita dalam hidup ni perlu kepada urus niaga keuangan yang patuh syariat. Perlunya kita hidup ni tuan-tuan, urus niaga keuangan kita, urusan keuangan kita mestilah patuh dengan syariat. Tuan-tuan semayang dah patuh syariat. Tuan-tuan semayang, sujud, rokok semua patuh syariat. Nak sempurna salat. Okay? Munakahat sama juga, rukun nikah pun dia. Okey, tuan-tuan punya sewa rumah macam mana? Tuan-tuan punya berjual beli di pasar macam mana? Tuan-tuan punya urusan pinjaman kenderaan macam mana? Tuan-tuan perempuan punya urusan pinjaman rumah macam mana? Simpanan duit gaji, simpanan duit persaraan macam mana?
gadaian tuan-tuan macam mana? Adakah semua tu patuh syariat? Jadi kamilah tuan-tuan sebahagian daripada orang yang berjihad untuk menyampaikan maklumat berkaitan perlunya kita menyelamatkan diri daripada urus niaga kehidupan muamalat kehidupan kita ini, pastikan kena patuh kepada syarak. Petang tadi pun saya sebenarnya di Batu Pahat dengan ejeka-ejeka surau seluruh masjid di Batu Pahat, cerita benda yang lebih kurang sama juga, ajak supaya marilah kepada prinsip kewangan, simpanan ke, pinjaman ke yang patuh kepada syariat. Kerana apa tuan-tuan? Kalau tak patuh syariat, impaknya besar. Kerana Nabi pernah sebut dalam satu hadis Nabi, pada hari kiamat nanti kaki manusia tak boleh bergerak. Syurga tak masuk, neraka tak masuk. Sehinggalah disoal dengan 4 soalan. Kali yang tu saya nak ulas sejam setengah lagi lah. Panjang pula. Saya ambil sikit je. Nabi sebut, an malihi, tentang hartanya. Min aina tasabahu, daripada mana dia dapat. Wa fima anfaqah, ke mana dia belanjakan. Jadi soalan harta ni tuan-tuan, sampai kiamat rupanya tak habis kat dunia. Kita ingat dah habis dah. Kita mati, habislah, pandai-pandai lah anak-anak aku uruskan. Dah. Benda tu akan ditanya oleh Allah sampai kiamat. Daripada mana kamu dapat, kepada mana kamu belanjakan. Na'udzubillah, kalau dapat pendapatan tu daripada sumber rasuah, daripada sumber haram, daripada sumber riba, na'udzubillah min zalik. Jadi tujuan adanya perbankan yang patuh syariat pada hari ini tuan-tuan, ialah untuk membantu kita supaya celik agar harta kita tidak terlibat dengan riba. Kerana riba ni dalam Isra Mi'raj kan Nabi digambarkan orang berenang dalam darah. Kemudian Nabi tanya Jibril, apa pasal berenang dalam darah? Nabi kata, Jibril jawab, haza mislu akilur riba. Ini adalah seperti dosanya orang yang makan riba. Jadi dengan sebab tu tuan-tuan dirahmati oleh Allah, dalam ibadat kita dah sempurna, munakahat kita dah sempurna, pastikan juga kesempurnaan dalam bab yang berkaitan dengan muamalat, terutamanya berkaitan dengan keuangan kita, simpanan kita dan sebagainya. Wallahu alam. Yang betul, baik, elok, sempurna semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap saya minta maaf banyak-banyak tuan-tuan. Mudah-mudahan dirahmati Allah juga dunia dan akhirat insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.